daripada Pak Habib, Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Ya. Sekitar 3 tahun kami mengalami sakit mata atau ada katarak yang menebal. Apa obat dan rawatannya? Dan ada pertanyaan yang hampir sama tuan Haji daripada Ramlah Bahari, Bota Perak. Kalau mata dah kabur-kabur, maknanya ada katarak kah Tuan Haji? Saya pakai cermin mata untuk baca Quran je. Masa awal PKP hari tu terlama lah pakai cermin mata. Bila buka mata jadi kabur. Sekarang ni baca Quran pakai handphone je. Sebab pakai cermin tak berapa nak nampak tanda bacaan Al-Quran. Atau sebab cermin mata kah? Apa yang boleh saya ambil? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Tuan Haji. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Habib yang bertanya. Ya, Alhamdulillah. Habib di mana sekarang? Di Payakumbuh. Dan kita di sini kita doakan ya Habib terus bersama dengan keluarga. Nanti selesai masalah COVID-19 ini bolehlah datang ke sini insya-Allah untuk meneruskan perjuangan kita ya. Perjuangan kita tak pernah tamat ya, insya-Allah di mana juga kita berada. Jadi terima kasih atas soalannya. Baik, soalannya ialah tentang mata yang katarak. Jadi sebelum itu Pak Haji nak sebut dulu bahawa pengobatan mata ini dipelopori di dalam pengobatan Islam. Masya-Allah. Pengobatan Islam terdapat 12 kitab besar tentang pengobatan mata dan belum ada lagi penemuan-penemuan dalam pengobatan-pengobatan yang lain. Dalam alopati, pengobatan Islam sudah pun menjadi besar. Masya Allah, hebat. Dan perkembangan yang terakhir dalam perkembangan mata ni dia panggil lasik. Ya, itu di antaranya satu penggunaan mesin ya untuk membuat dia punya operasi lasik itu. Namun begitu ada beberapa perkara yang Pak Haji nak tunjukkan ya, tunjuk sebagai satu pembuktian supaya nak membuktikan kepada masyarakat hari ini bahawa ketemadunan dalam pengobatan mata ini telah pun dimiliki oleh Islam lebih dahulu. Apa itu? Contohnya ialah SJ2. SJ2 itu kalau diambil pada waktu pagi, waktu siang, waktu malam, satu hari itu 6 ya, diambil tak lebih daripada 30 hari katarak hilang. Masalahnya hilang. Termasuklah kelabu mata ke, nak tengok mata pakai kacamata ke dan sebagainya. Kerana dia adalah merupakan salah satu daripada pengobatan yang digunakan untuk pengobatan di bahagian mata ini. Masya Allah. Pak Haji dulu, Pak Haji mencari sebenarnya apakah obat yang sebenarnya. Jadi dalam pengkajian-pengkajian itu Pak Haji jumpa banyak herba dan salah seorangnya daripada orang yang sakit ini dia ada selaput yang dah putih dah. Tengok di mata hitam itu pun dah nampak putih dan sebagainya. Itu pun hilang. Sembuh. Jadi itu di antaranya ya. Cuma hari ini Pak Haji tak sempat untuk membuat tempat rawatan khusus. Tetapi cukuplah kalau menggunakan SJ2. Mata akan jadi terang untuk katarak dan juga untuk masalah-masalah di bahagian mata ini. Tetapi kalau kerana masalah kencing manis, dia perlu mengambil syak cartilage. Itu di antaranya. Ada satu lagi kerosakan di bahagian mata ni kerana selalu tengok handphone di tempat gelap. Ini mendatangkan satu penyakit baru di dunia, di mana terdapat banyak terjadinya pecah pembuluh darah di otak ni kerana selalu melihat handphone di dalam gelap. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji cadangkan kalau nak tengok handphone waktu malam jangan gelap. Sebab apa? Bila dia gelap, cahaya akan masuk ke dalam mata kita itu dengan yang berlebihan, menyebabkan dia jadi silau dan akhirnya dia tidak dapat untuk
untuk membaca. Jadi kalau dengan pertanyaan yang kedua tadi yang tanya pasal kabur kerana pakai spek mata tu, Pak Haji percaya kalau kita boleh sekejap tinggalkan handphone itu, kemudian ambil SJ2, bismillah, elok balik. Itu yang pertama. Yang keduanya, mata ini dia terkait dengan human growth hormone, HGH. Bila kita mempunyai ataupun masa tua kita sudah itu semakin tua, maka kekuatan mata kita itu jadi lemah. Maka kita nak repair balik, kita kena guna SGH. Yang ketiga, mata ini dia kena ada kolagen. Kolagen itu radik kolagen. Jadi daripada tiga ini dia akan membentuk, Pak Haji sebut balik SJ2 satu. Yang kedua ialah apa? Yang kedua gunakan syak. Khususnya kalau ada penyakit kencing manis. Yang ketiga guna HGH kalau proses penuaan, dan yang keempatnya ialah kita gunakan radik kolagen. Itu sangat-sangat penting. Baik. Salah satu lagi Pak Haji nak mengaitkan sikit, mata ini salah satunya ialah gunakan buah tokakak, buah rimbang. Buah tu orang panggil terung Belanda. Terung Belanda. Macam terung meranti jugalah. Yang ni kita ambil dia. Ambil, rebus buah tersebut. Dia pun macam mata. Rebus buah tersebut, kemudian minum airnya. Dia akan elok balik penglihatan kita. Itu ada di antaranya. Dan lagi boleh gunakan daripada jus yang dibuat daripada aloe vera. Ambil aloe vera, ambil jusnya itu, minum, dia memperbaikkan pandangan mata. Dan daripada kesemuanya itu, ada yang telah kita gunakan. Baik, di dalam aspek yang lain, pengobatan untuk mata ni dia menggunakan sesuatu yang berwarna biru. Misalnya menggunakan blueberry biru, bagus sekali. Yang kedua menggunakan bunga talang. Bunga talang yang berwarna biru, yang kita buat di Malaysia, buat nasi kerabu tu. Jadi bunga itu diambil airnya, dimasukkan bunganya ke dalam air. Ambil bunga yang segar tu masuk ke dalam air, maka dibiarkan dia duduk dalam air tu. Nanti ambil air itu yang diteteskan di bahagian mata. Dan satu lagi ialah menggunakan daripada mutiara. Yang ini telah kita bincangkan. Mutiara itu direndam, kemudian diambil airnya, dititiskan juga di mata. Itu adalah perawatan-perawatannya. Masya Allah dalam penemuan pengobatan mata ni, orang-orang Islam itu mendahului. Masya Allah. Nanti kita boleh cuba dulu. Satu saja yang Pak Haji nak bagikan dulu ialah gunakan SJ2. InsyaAllah lihat dia punya keberkesanannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji.